A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ni kita sambung tadabbur surah At-Taubah. Kita sambung ayat yang ke 123. Sebelum tu kita tengok apa maksud ayat yang lepas dan pengajarannya, dan juga kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas Allah menceritakan tentang bagaimana pertembungan antara orang beriman dengan orang munafik melalui satu ujian Allah Subhanahu wa taala, iaitu peperangan Tabuk. Jadi sebenar peperangan Tabuk ni sebenarnya tak berlaku pun. Tak berlaku peperangan pun. Habis apa faedahnya? Perjalanan begitu jauh, 700 km lebih, cuaca panas, kelaparan, dahaga, tapi tengok-tengok tak berlaku peperangan. Jadi apa hikmah, apa faedah yang besar? Daripada apa yang kita belajarlah. Ikut skema dia, jawapan ikut skema. Sebagai proses untuk Allah menguji. Apa tujuan ujian ini? Apa yang Allah nak tunjukkan daripada ujian ni? Untuk siapa? Jadi ujian sebenarnya tujuan besarnya ialah untuk Allah membongkarkan siapa sebenarnya yang berpura-pura beriman dan siapa yang benar-benar beriman. Dengan ujian tu. Jadi peperangan tak berlaku. Tapi dalam perjalanan yang jauh, dalam keadaan cuaca yang sangat panas, di situ Allah dapat tahu siapa yang benar-benar beriman, siapa yang hanya berpura-pura. Dan akhirnya terbongkar siapa yang munafik, siapa yang benar-benar beriman. Satu. Yang kedua, untuk Allah melatih orang beriman yang masih ada lemah imannya. Allah nak baiki mereka, nak didik mereka, dan juga Allah nak jadikan apa yang berlaku pada mereka pengajaran kepada kita. Jangan kita jadi macam orang munafik, hanya mulut saja mengaku beriman, solat, haji, tapi bila kena tanggungjawab yang lebih besar, yang lebih berat, kita mengelakkan, kita menghilangkan diri. Dan juga kadang-kadang bukan kepada orang munafik, kepada orang beriman sendiri. Seperti 3 orang kan, 3 orang sahabat Nabi, dia bukan munafik, tapi ujian kepada mereka bahawa jangan pentingkan dunia, jangan pentingkan kerihatan, jangan utamakan diri kamu lebih daripada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah nak beritahu Islam ni adalah perjuangan. Islam adalah perjuangan, sama ada dengan secara berdakwah ataupun kalau ada halangan daripada musuh, maka Islam tersebar dengan peperangan. Bila ada halangan daripada musuh yang menghalang daripada Islam tersebar, maka di situ ada peperangan. Jadi Islam ni tidak duduk diam. mesti tersebar, mesti bergerak, mesti maju ke depan.
Kalau tak bergerak tu, Islam ada masalah. Sebab itulah daripada mula Nabi berdakwah sampailah Nabi wafat, Islam semakin berkembang. Itulah Islam. Kalau tak berkembang, kalau jumuk je, tak ke mana pun, sebenarnya itu bukan Islam. Itu rupanya Islam, tapi hakikatnya bukan Islam. Dan juga ayat yang lepaskan, ayat 122, antara pengajaran daripada ayat 122, apa dia? Ayat 122. Ayat ini famous ni, biasa orang baca dalam ceramah, khususnya untuk pelajar-pelajar lah. Tak sepatut semua orang pergi perang. Tak sepatut semua pergi perang. Itu maksud ayat, pengajarannya. Supaya orang yang balik dari perang tu masih boleh belajar daripada orang yang tak pergi perang. Maknanya Islam tak nak, walaupun dah beriman, walaupun dah pergi berperang, Islam tak nak mereka ada maklumat yang mereka ketinggalan. Islam tak nak. Itu kepada siapa tu? Orang yang dah beriman, orang yang dah berjihad pun tak boleh ketinggalan dalam menuntut ilmu. Apatah lagi orang yang tak pergi berperang, tak berdakwah, duduk saja je, lagi tidak patut. Mereka jahil sepanjang masa, lagi tidak patut. Dan itu kewajipan siapa tu? Sebab tu Nabi suruh ada sekelompok yang belajar agama. Sebab apa? Tanggungjawab kamu ialah menyampaikan ilmu kepada orang yang pergi berperang. Jadi tanggungjawab siapa ni yang menyampaikan ilmu kepada orang yang jahil? Tanggungjawab siapa? Kita lah. Ni kita yang sedang belajar ni kan. Ramai tak di luar sana yang jahil? Bukan sebab pergi berperang, tapi sebab kalah dalam peperangan. Tanggungjawab kita semua ni. Jadi kalau kita belajar balik rumah, kita akan disoal. Sebab Allah begitu secara jelas. Kumpulan yang belajar ni tujuannya cukup jelas. Belajar untuk apa? Liun zero, untuk beri peringatan. Dan tujuan belajar untuk bagi peringatan, hasilnya apa dia? Hasil yang sepatut ada kepada orang yang belajar. Jadi 3. 1, liyatafaqahu, pergi untuk tafaqquh fid din. Yang kedua, liun zero, untuk beri peringatan. Yang ketiga, yang ketiga apa dia? La'allahum, apa maksud dia? Siapa tu? Orang yang maknanya orang yang belajar ni bukan mestinya sentiasa gembira, bukan semestinya sentiasa tenang, tapi ada ketika dia belajar dia kena ada rasa yahzarun, rasa takut, rasa risau kan. Macam ada soalan baru ni kan, pelajar dia kata apa? Semakin dia ikut kelas tadabbur, semakin dia rasa kurang. Itu bagus. La'allahum yahzarun. Jadi kalau orang tu bila belajar asyik seronok je, ada masalah tu. Sebab Allah kata tujuan ilmu ialah untuk memberi peringatan supaya mereka sentiasa berhati-hati. Ada benda yang dia tak buat, ada dosa yang dia perlu bertaubat dengan segera. Jadi sifat ilmu macam tu. Mula belajar tafaqquh fid din. Yang kedua, sampaikan hasilnya, pelajar-pelajar rasa takut. Okey, boleh? Jadi kita yang belajar ni ada tak rasa takut, rasa risau? Ada dah? Oh, entah seorang je ada. Okey, habis cerita tu. Sekarang Allah nak bagi tahu ayat yang akan datang yang kita akan belajar ni ialah tentang strategi peperangan. Kalau sebelum ni cerita tentang peperangan antara orang Islam dengan orang kafir, dan juga pertembungan antara orang beriman dengan orang munafik. Ayat hari ini Allah nak ceritakan strategi peperangan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuha, wahai allazina, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Qatilu. Qatilu apa makna? Perangilah. Perangilah siapa ni? Allazina, orang-orang yang yalunakum. Yalu apa dah? Ada satu hadis Nabi kata pada seorang budak, iaitu anak tiri Nabi, ketika mereka sedang makan kan, kul mimma yalika, makan apa yang depan engkau. Dan satu hadis Nabi kata khairul qurun qarni, summal lazina yalunahum, summal lazina yalunahum. Jadi apa makna yalu? Seterusnya, sekitar. Yang berdekatan kamu, yang kamu. Minal kufar, dari orang-orang kafir. Okey, apa maksud ayat ni? Wahai orang beriman, perangilah orang-orang yang berdekatan dengan kamu daripada kalangan orang-orang kafir. Kenapa Allah kata satu, perangi kan? Yang kedua, perangi orang yang berdekatan. Apa yang Allah nak bagi tahu? Ini strategi peperangan. Maknanya kalau Nabi duduk kat sini kan, Madinah kan? Ini Madinah. Ini Saudi kan? Perangi orang yang dekat. Sini. Jangan terus pergi ke sini. Cerita surah Taubah ni cerita peperangan apa? Tabuk kan? Tabuk kat sini. Kan? Ini dekat. Yalunakum. Lepas ni perangi yang lepas Tabuk. Jangan terus pergi ke jauh. Lepas ni berlaku peperangan. Tabuk ni dikuasai oleh orang Rom. Kemudian pergi ke Syam. Kemudian daripada Syam pergi ke Iraq. Kemudian daripada Iraq pergi ke Parsi, Iran. Ini maksud yalunakum. Kenapa tak boleh terus pergi ke orang kafir yang jauh? Strategi perang. Kenapa? Kenapa itu strategi perang? Kita belajar tadabbur Al-Quran, tapi dalam tadabbur ada strategi perang. Sebab jauh sangat nanti kita kena sedar. Kalau sini ada musuh, kita terus pergi yang atas, apa berlaku kat orang Islam? Habis. Mungkin orang yang kat sini Tabuk, kita tak serang Tabuk, kita serang kat Syam. Orang Tabuk serang kat sini, dia kuasai Madinah. Kan? Satu. Yang kedua, perangi orang yang dekat, orang kafir yang dekat dengan orang yang jauh, mana lebih banyak kos? Kos dan masa. Jimatkan kos, jimatkan masa. Jangan pergi jauh, kos tak cukup, duit tak cukup, tengok-tengok orang sini pula serang Madinah. Strategi peperangan. Okey. Dan begitu juga strategi dalam berdakwah. Kena dakwah orang yang mana dulu? Orang? Ada dalil tak? Cuba sebut. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Surah apa? Surah Tahrim. Ayat 6. Kuat ingatan. Lepas ni kena liyunziru qaumahum. Okey. Dan Nabi pula, perintah awal dakwah Nabi secara rahsia kan. Lepas tu turun perintah supaya Nabi dakwah kepada siapa? Cuba buka surah Asy-Syu'ara ayat 216.
wa anzir ashiratakal 216 Asy-Syu'ara. Ada? Cuba cari ayat ni. Wa anzir ashiratakal al-aqrabin. 214, sorry. Sebelum ni turun ayat apa? Mudassir kan? Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir, bangun dan bagi peringatan. Peringatan pada siapa? Umum. Tapi lepas tu turun ayat wa anzir ashirataka al-aqrabin. Berilah peringatan kepada siapa? Keluarga kamu yang akrab. Akrab mana? Paling dekat. Bukan dekat tu, paling dekat dulu. Pakcik, sepupu, dua pupu. Ini strategi dakwah. Kemudian buka surah Asy-Syura ayat 7. Surah Asy-Syura ayat 7. Lepas tu dalam ayat yang sama ada tak ayat litunzira litunzira ummal qura wa man haulaha. Allah cerita bila Quran diturunkan apa tujuannya? Litunzira, untuk engkau beri peringatan. Kepada siapa dulu? Tadi keluarga engkau yang terdekat kan? Lepas tu Ummul Qura. Ummul Qura apa dia? Ummul Qura ni sebenarnya nama apa? Nama Mekah. Dia Mekah dalam Quran ada 2-3 nama kan? Satu Mekah, yang kedua Bakkah, yang ketiga nama Mekah ialah Ummul Qura. Ini nama Mekah ni. Sebab tu ada satu universiti di Mekah, nama dia Universiti Ummul Qura. Siapa yang belajar kat situ? Saya lah. Ni Mekah ni. Jadi Allah kata beri peringatan pada keluarga terdekat, lepas tu kepada sekitar Mekah, waman haulau, dan sekitar lagi Mekah. Ni strategi dakwah. Kalau perang dengan dakwah lebih kurang sama. Mula orang yang terdekat. Jadi tak betul lah ada orang tak berdakwah pada keluarga dia, tak berdakwah dengan orang kampung, tengok-tengok pergi India dah. Tak betul lah. Tak. Ada orang kat kampung dia ramai tak beriman, tengok-tengok pergi Qatar dah. Tak betul. Itu bukan strategi dakwah. Okey. Kemudian Sabah tak apa. Sabah tu waman haulaha. Okey, wal yajidu, dan wal yajidu apa dia? Dan supaya mereka mendapati. Mereka ni siapa? Orang kafir. Perangi orang kafir kan yang terdekat. Dan strategi kedua apa dah? Supaya mereka dapati fikum, pada kamu, iaitu orang beriman, dapati apa? Ghilzah. Ghilzah ni mana? Kekerasan, ketegasan. Makna Allah nak beritahu apa ni? Ada ketika berperang ni kena lembut. Berdakwah ada ketika dia lembut. Ada ketika kena keras. Contoh Musa berdakwah pada Firaun, lembut ke keras? Lembut. Tapi bila Nabi menghukum 3 orang sahabat, lembut ke keras? Keras. Jadi tengok situasi dan tengok orang. Jadi kalau berdepan dengan orang kafir, kena ada, biar orang kafir tu rasa pada kamu ada ghilzah. Ghilzah ni tegas, berani, dan juga keras. Apa tujuan dia? Betul.
Supaya musuh rasa takut. Kalau kita tengok orang kafir kan, mari sini, saya nak bunuh awak ni. Apa jadi? Tak, dia bukan lari, dia bunuh kita dulu. Jadi biar dia nampak kita ni berani dan kuat. Itu makna ghilzah. Kemudian wa'lamu, dan ketahuilah oleh kamu annallah, sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, bersama orang-orang bertakwa. Ada ayat, cuba tengok surah At-Taubah juga, 72 ke? Ya ayuhan Nabi, 72 ke 73? 73. Cuba baca. Ya ayuhan Nabiyyu jahidi al-kuffar wal munafiqin waghluz alaihim. Okey. Ini surah Taubah. Allah kata apa? Cuba kita terjemah. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, jahidil kuffar, berjihadlah dengan orang kafir, wal munafiqin, dan orang munafik. Kenapa Allah sebut dua, kafir dan munafik? Munafik ni Islam ke kafir? Islam ke kafir? Kalau Islam, kenapa Allah suruh Nabi perangi? Kafir dalam rupa Islam. Mereka kafir, sebab tu Allah kata pada Nabi perangi. Dan antara kafir dengan munafik, yang mana lagi bahaya? Munafik kan? Tapi kenapa Allah sebut kafir dulu? Yang ni sebab jelas. Satu. Yang kedua, berperang dengan orang kafir dengan orang munafik berbeza. Kalau berperang dengan orang kafir, berperang dengan senjata. Berperang dengan orang munafik, berperang dengan hujah. Orang kafir tak boleh berperang dengan senjata sebab zahir dia Islam, tak boleh bunuh. Ada sahabat nak bunuh, Nabi kata jangan bunuh orang munafik. Kalau bunuh orang munafik akan timbul fitnah besar. Apa fitnah tu? Orang akan tuduh Nabi membunuh sahabat sebab rupa dia sahabat Nabi. Sebab tu Allah sebut munafik ni kemudian, walaupun dia lagi jahat daripada orang kafir. Kemudian waghluz sama dengan ghilzah, bertegas, kasar ke atas mereka. Okey. Dalam ayat ni Allah sebut wahai Nabi perangi orang kafir. Tapi ayat yang kita belajar ni wahai orang beriman perangi orang kafir kan? Kenapa Allah tak sebut wahai Nabi dalam ayat ni? Sepatut arahan kepada Nabi kan? Arahan kepada Nabi mana arahan kepada semua. Dalam tafsir ulama mengatakan sebab selepas perpeperangan Tabuk ni, yang selepas Tabuk tu, Syam, Iraq, Nabi dah tak ada dah. Nabi dah wafat. Sebab tu Allah tak sebut Nabi. Allah sebut orang beriman. Satu. Yang kedua, Allah kata apa? Ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang bertakwa. Apa kaitan ayat ini dengan kewafatan Nabi? Ataupun ketiadaan Nabi dalam peperangan seterusnya? Boleh faham soalan? Kenapa Allah sebut? Ketahuilah, yakinlah Allah bersama orang bertakwa. Sebelum ni kamu ada Nabi kan? Tapi sekarang Nabi tak ada. Mungkin sahabat dah tergugat. Maka Allah bagi keyakinan. Kalau kamu orang bertakwa, Allah bersama kamu. Jangan risau. Walaupun Nabi tak ada. Satu. Yang kedua, bila Allah sebut bersama, Allah bersama orang bertakwa, apa makna dia?
bersama orang bertakwa. Apa makna dia? Bukan, ada matlamat lain tu. Allah akan membantu. Kalau Allah bersama orang bertakwa, makna kamu mesti menang. Kamu mesti menang. Tapi syarat nak menang apa dia? Jadi orang bertakwa. Sebab itulah, kalau ikut syarat bertakwa, syarat-syarat orang beriman, walaupun Nabi tak ada, kamu akan menang. Betul tak? Selepas Nabi wafat, Islam semakin tersebar luas ke Syam, ke Iraq, ke Parsi, ke Andalus. Betul? Dan syarat nak menang bukan mesti ada Nabi, tapi mesti bertakwa. Sebaliknya, kalau ada Nabi, tak takwa pun boleh kalah. Betul? Walaupun ada Nabi, tapi tidak ada takwa, kalah. Contoh? Peperangan Uhud. Kan Nabi kat depan, Nabi bersama, tapi sebab tidak ada sifat takwa, iaitu taat pada perintah Allah, kalah. Jadi ayat ini menghiburkan para sahabat. Jangan risau walaupun Nabi dah tiada. Okey, wa iza dan apabila ma unzilat, apa yang telah diturunkan. Apa yang telah diturunkan? Surah. Apa-apa surah. Apa mana surah ni? Surah apa? Ayat Al-Quran lah. Sama ada ayat Quran ataupun surah. Apa masalah? Apa ayat tu? Ayat yang Allah sedap kan? Kan Quran itu kepada Nabi. Kan? Maknanya macam mana Nabi wafat setelah ayat itu? Tak faham ya? Tak, sekarang ayat ni turun pada Nabi. Tapi perintah supaya berperang. Berperang apa ni? Berperang masa tu Nabi dah wafat. Oh, isyarat selepas Nabi wafat, kalau kamu berperang maksudnya Soalan dia, kenapa ayat ni Allah perintah orang beriman supaya berperang? Tapi kenapa tak perintah pada Nabi? Jawapannya, sebab peperangan seterusnya Nabi dah tiada. Semua ayat turun pada Nabi. Kalau turun bukan pada Nabi, bukan ayat Quran. Okey, bila dan apabila telah diturunkan apa-apa surah. Tengok Allah nak begitu sifat orang munafik. Faminhum, maka minhum, sebahagian mereka ni ialah orang munafik. Man apa dia? Siapa? Yaqul, berkata, ayyukum, kita ada biasa jumpa ayyukum dalam surah yang biasa kita baca. Ayyukum, surah apa? Al-Mulk. Ayat ke berapa? Yang kedua. Bila disunatkan baca? Sebelum tidur. Tapi saya nak ingatkan, ada ulama hadis mengatakan hadis yang Nabi baca surah Sajadah dan surah Al-Mulk setiap malam dhaif. Nak baca silakan, tak ada masalah. Syekh Mustafa Adwi dia kata itu hadis dhaif. Kita kalau hadis dhaif rasa seronok kan? Sebab tak payah baca. Oh, lega, tak payah baca dah malam ni. Sebab apa ustaz kata dhaif? Tapi nak baca teruskan. Okey. Man yaqulu ayyukum, siapakah kum di kalangan, tak ada in saya tulis biru Kau tulis biru pelajar komplain tak apa nampak, tapi merah pula tak in kurang. Siapakah di kalangan kamu zadathu apa dia? Telah bertambah padanya
Ini ni apa maksud dia? Ini balik pada surah. Setelah turun apa-apa surah ataupun ayat, maka orang munafik perli. Sebab orang beriman kata apa? Bila turun ayat Quran, bila kita tadabbur, iman kita meningkat. Jadi bila turun apa-apa surah je, orang munafik perli pada orang beriman. Okey? Sekarang dah turun surah, dah turun ayat. Siapa di kalangan kamu yang iman bertambah? Soalan tu sebagai nak perli. Iman. Okey. Ini perangai orang munafik. Apa dia? Di sini ada satu ciri-ciri munafik. Suka? Tak. Suka memperlekehkan orang beriman. Ayat lain Allah kata bila orang beriman sedekah, dia kata Allah bagi RM10. Itu perangai orang munafik. Suka memperlekehkan orang beriman. Okey. Maka Allah pun jawab. Allah jawab kepada orang munafik ni. Fa'amma. Maka amma apa dia? Adapun allazina amanu, orang-orang yang amanu, mereka beriman. Fazadathum, lalu bertambah kepada mereka iman. Dan satu lagi, wahum, dan mereka saling bergembira. Siapa yang gembira ni? Orang beriman. Apa yang menggembirakan orang beriman? Ayat. Jadi pengajarannya apa? Siapa yang menjelaskan orang beriman bila turun ayat, bila turun surah, iman orang beriman semakin meningkat. Siapa yang menyatakan? Allah. Oh, subhanallah. Yang bertanya orang munafik, tapi yang menjawab siapa? Allah. Oh. Maknanya Allah mengesahkan iman orang beriman bila dengar Quran mesti bertambah. Satu. Yang kedua, orang beriman bila turun apa saja surah atau apa saja ayat, dia mesti gembira. Sebab tu kalau kita baca tafsir, pengajaran di sini, siapa yang tak gembira, dia ada ciri-ciri munafik. Sebab lepasnya Allah sebut, apa pula sikap orang munafik bila jumpa Quran ataupun jumpa ayat Quran? Apa sikap mereka? Orang beriman mesti ada dua sikap ni. Bila turun ayat Quran ataupun baca ataupun tadabbur. Satu, iman bertambah. Yang kedua, mesti gembira. Jadi kita boleh muhasabah diri kita sepanjang hidup kita, apa yang paling menggembirakan kita? Apa dia? Apa dia? Kita belum beriman. Belum beriman. Biasanya secara umum lah, bukan semua, orang Islam bila baca Quran, gembira ke ataupun rasa macam terpaksa? Tak payah tanya lah pasal orang, tanya pasal diri kita sendiri. Biasa kita nak baca Quran kan, kita rasa seronok ke, teruja ke, tak sabar ke, mula-mula nak baca tu. Bermula dengan apa? Jawab. Sebelum nak baca tu, teruja ke, seronok ke, tak sabar ke? Ataupun terlupa je? Malas. Okey. Kemudian bila dah baca tu, rasa nak baca lama ke, rasa nak cepat habis? Itu sifat munafik ke sifat orang beriman? Munafik. Ada dalil tak? Itu sifat munafik. Ya, ini. Jelas. Allah sendiri mengatakan, kalau orang beriman, mesti iman bertambah dan mesti gembira. Dan Allah jelaskan lagi dalam surah Al-Anfal, ayat yang kedua. Cuba tengok ayat Al-Anfal, ayat yang kedua. Innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Kemudian wa iza
tuliyat ayatuhu zadatuhum wa iza tuliyat alaihim wa iza tuliyat alaihim zadatuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Tengok. Sekarang Allah guna apa ni? Innama kan? Kita dah banyak kali jumpa innama. Apa makna innama? Sesungguhnya. Tak lengkap tu. Sesungguhnya hanya senyalah. Makna apa ni? Yang Allah nak sebut sifat ni, ini sahaja sifat orang beriman. Kalau tak ada, tak beriman. Okey. Sesungguhnya hanya senyalah orang-orang beriman ialah allazina, iaitu orang-orang yang iza apabila zukirallah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hati dia gemetar. Maknanya kalau disebut nama Allah tak rasa apa-apa, dia tak beriman. Dia Muslim. Kan? Dengar azan buat tak tahu je. Orang baca Quran sebelah pun tak rasa apa-apa kan? Dia bukan beriman. Yang kedua, apabila dia baca alaihim, ke atas mereka ayatuhu, ayat-ayat Allah ataupun surah, apa berlaku? Bertambah, sama dengan zadatuhum imana. Mesti bertambah. Jadi kalau tak bertambah, tak beriman. Jadi muhasabah untuk saya dan untuk semualah. Kalau kita belum gembira bila baca Quran, kita percayalah kita belum beriman. Dan bila kita baca Quran, iman tak meningkat pun sama, maintain je. Dulu, kini dan tak rasa meningkat langsung. Tak boleh pakai kita dah beribadat tapi tidak sempurna. Ha? Boleh je ke Tak, Allah kata innama. Tahu apa makna innama? Sesungguhnya hanyalah orang beriman, inilah sifatnya. Dan ayat ni Allah kata fa ammal lazina amanu, adapun orang yang beriman mesti bertambah. Mana kalau tak bertambah, Islam lah. Itu beza mukmin dengan Muslim, beza. Kenapa nak jadi juga orang beriman? Kalau nak jadi juga, gembiralah. Gembiralah. Sebab itulah sahabat Muaz bin Jabal dalam hadis sahih riwayat Bukhari, dia jumpa Al-Aswad bin Al-Hilal. Ini kebiasaan para sahabat. Dia jumpa Al-Aswad bin Al-Hilal, dia kata, ijlis bina nu'minu sa'ah. Ijlis bina nu'minu sa'ah. Apa maksud? Ijlis, duduk. Ijlis bina, duduklah dengan kami. Untuk apa? beriman? Untuk kita beriman sekejap. Makna apa tu? Kadang-kadang iman para sahabat turun naik. Bila dia rasa turunnya, dia panggil kawan-kawan, jom kita baca satu ayat, baca satu surah. Untuk apa? Untuk tingkatkan iman. Ini kebiasaan para sahabat. Majlis meningkatkan iman. Kita tak ada kan? Tak ada. Kelas tu kelas ni tapi iman tak meningkat. Dan tak gembira. Jadi sekarang kena tukar cara kita berfikir. Bila makan, jangan gembira. Bila lepas daripada PKP, jangan gembira. Bila nak gembira? Bila dapat baca Quran, bila dapat tadabbur. Kalau kita dah baca Quran, lepas tu mengantuk pula, belum beriman. Sebab itulah sifat Nabi dan para sahabat dengan Quran macam mana? Macam mana hubungan Nabi dan sahabat dengan Al-Quran? Nabi boleh baca ketika solat malam kan? Surah Baqarah, Surah Ali Imran, Surah An-Nisa dalam satu rakaat. Berapa juzuk tu? Lebih kurang 5 ataupun 6 juzuk. Baru satu rakaat sampai bengkak kaki. Jadi kita kalau bengkak kaki, kita teruskan ataupun duduk? Tapi Nabi solat lagi. Sebab apa? Sebab gembira.
Kita bukan bengkak kaki duduk. Sebelum bengkak dah duduk dah. Ha? Lepas tu terus baring. Okey. Ni. Pengajaran ni. Siapa tak gembira dengan Quran, ceklah hatinya. Sebab tu saya dah sebut sebelum ni kan kata-kata Imam Hasan Al-Basri. Dia kata apa? Tafaqqadu al-halawah fi salasah. Carilah kemanisan iman dalam 3 perkara ni. Kalau tak ada kemanisan dalam 3 perkara, yakinlah hati kamu dah mati. Hati kamu dah mati. 3 perkara. Pertama, dalam solat. Kalau solat tak rasa seronok, tak rasa manis, percayalah hati kamu dah mati. Yang kedua, dalam Al-Quran. Bila seronok baca Quran, lepas baca, nak baca lagi, lepas tadabbur, nak tadabbur lagi, percayalah hati kamu hidup. Tapi bila malas baca, baca pun nak cepat sudah, percayalah hati kamu mati. Yang ketiga, pada zikir. Bila zikir tu seronok je, menangis. Kan Nabi kata, ada 7 golongan yang selamat daripada mahsyar kan? Kan? Salah satunya siapa? Dia berzikir seorang-seorang dan menangis. Maknanya dia dapati rasa halawah, kemanisan. Jadi kata Imam Hasan Basri, kalau kita tak rasa manis dalam 3 benda ni, pintu hati kamu telah tertutup. Kena buat sesuatu. Cuba buka surah Az-Zumar ayat 22. Yang mana? Oh, tu lagi tak tu lagi tak tu. Lagi tak Yang surah sejadah dengan surah sejadah dhaif lah. Tapi surah Al-Mulk ada ulama ada mengatakan sahih. Tapi ada juga yang mengatakan dhaif. Yang Zumar tu lagilah. Okey. Apa dia surah Az-Zumar tu? Ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Kemudian wawailun lil qasiyati qulubuhum min zikrillah. Kemudian wa ulaika fi dhalalin mubin. Cuba. Afaman, apakah maka man orang yang syarahallah, yang dilapangkan sadrahu, hatinya. Dilapangkan hatinya untuk apa? Untuk Islam. Fahuwa ala nur, maka dia orang ni berada di atas cahaya daripada Tuhannya. Apa maksud? Dilapangkan hati untuk Islam. Lapang hati untuk Islam. Kalau ikut ayat ni, bila turun surah, turun ayat, orang beriman, pertama, iman bertambah. Yang kedua, gembira. Okey, kenapa orang beriman gembira dengan Quran? Kenapa? Yalah, bila gembira, dia lapang dada lah. Kenapa? Kita boleh bagi contoh tak? Apa benda yang bila kita dapat, kita gembira? Okey, dapat makan. Kenapa kita gembira bila dapat makan? Kenyangan, sebab boleh menghilangkan lapar. Ataupun kita dapat pergi bercuti kan, kita gembirakan. Kenapa? Sebab tu ayat-ayat Quran tu tambah turun. Tak, kalau kita dapat pergi bercuti kan, hati kita gembira. Kenapa? Sebab dapat makan macam-macam kan, dapat tengok tempat yang berlainan kan. Betul? Tapi orang beriman gembira sebab turun Al-Quran. Apa ada dalam Quran? Ada makanan.
Tak ada. Ada pemandangan indah? Tak ada. Macam mana orang beriman boleh gembira dengan ayat Quran? Macam mana? Kenapa dia boleh gembira? Ha? Jiwa dia tenang. Tak, sekarang kita nak faham. Kalau makan tu menggembirakan sebab boleh menghilangkan lapar. Sekarang ayat Quran, macam mana dia boleh menggembirakan kita? Macam mana? Apa dia? Subhanallah. Dia kena Allah, Tuhan tu maha hebat, kan? Tuhan boleh bagi apa saja pada dia, tiba-tiba dia baca ayat Quran, dia semakin kenal Tuhan, dia gembira. Yang kedua, dia dah tahu apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka. Dia akan buat apa yang Allah suka, dia lagi gembira. Allah janji pula buat macam ni dapat syurga yang kekal abadi, lagi dia gembira. Boleh? Itulah nilai orang beriman. Sebab itulah Nabi bila dapat makan gembira tak? Tak. Nabi biasa je. Tak ada makan, okey. Ada makan, okey. Satu hari Nabi balik rumah, tanya Aisyah, ada makan? Nabi Aisyah kata apa? Nabi pun kata apa? Puasa. Tak ada masalah. Kita kalau balik rumah tak ada makan, kita kata apa? Kenapa tak masak? Ni dia cerita pasal siapa ni? Bini tak ada lagi dah pandai menceritakan. Subhanallah. Kita tak boleh kan bila tak ada makanan tak terlintas nak puasa tu. Makna kita termasuklah dengan Quran kita tak gembira. Sebab dalam Quran ada tak puasa? Ada tak amalan-amalan sunat? Ada tak amalan yang mendekatkan kita kepada Allah? Jadi orang beriman dia gembira bila dapat berita yang kekal abadi. Okey. Okey kah? Kemudian Allah kata apa? Ni. Sebab itulah orang Allah lapangkan hatinya untuk Islam apa dia? Dengar ayat Quran, dengar perintah Allah, jadi lapang je untuk melaksanakan perintah Allah. Solat malam ke, sedekah ke, jadi mudah. Kemudian Allah kata apa? Fawailun. Celakalah. Dia ada dua golongan je. Pertama, hati lapang untuk Islam. Yang kedua, celakalah untuk apa? Lil qasiyah, untuk hati yang keras. Hati keras lawang apa? Lawan ni lah hati dilapangkan oleh Allah. Lawannya imannya bertambah. Lawannya gembira. Hati dia keras. Keras daripada apa ni? Daripada mengerti Allah. Kemudian itulah orang yang dalam kesesatan yang. Jadi dua je manusia. Satu, lapang hati. Yang kedua, keras hati. Okey, penyakit keras hati ni berlaku setiap hari tak? Setiap hari tak? Kalau setiap hari agak-agak berapa kes keras hati ni? Bukan COVID-19 ni. Kulub qasiyah. Kalau setiap hari lah, kalau kita cek tengok lah, berapa kes setiap hari keluar ni? Kita dengar kes COVID-19 semakin naik, terkejut tak? Tak terkejut. Tapi kadang-kadang kita sama-sama kita cepat je sampaikan. Hari ni tahu 1006, besok dah boleh agak dah. Cepat sangat berita tu. Pada COVID-19 bahaya tak bagi orang beriman? Tak bahaya. Kadang-kadang COVID-19 adalah nikmat kepada orang beriman. Betul? Tapi yang bahaya apa dia ni? Bukan COVID-19, qasiyah 19. Qasiyah bukan 19, 20. COVID-19 sebab bermula tahun 2019. Tapi qasiyah qulubum bermula bila? Maknanya qasiyah qulub ni ada qasiyah qulub 19, qasiyah qulub 20. Dan kes dia setiap hari agak-agak berapa? Agak-agak. Dia KKM tak boleh keluarkan angka ni, penyakit ni. Yang boleh keluarkan siapa? Yang boleh keluarkan orang yang tadabbur Al-Quran. Mungkin dia akan rasa dia sendiri kena penyakit qasiyah 20. Betul tak? Ini penyakit bahaya ni, tapi tak ada siapa terkejut. Sebab apa?
Ni konspirasi siapa pula ni? Konspirasi siapa ni? Perancangan nak menjadikan hati manusia keras. Konspirasi siapa? Syaitan. Jadi syaitan buat kerja lama je. Dajjal baru. Mana lebih bahaya? Syaitan. Ni berapa ramai ni duk sibuk pasal Dajjal sampai baca ayat Quran tak gembira. Baca Quran tertidur. Bahaya tak penyakit tu? Punyalah takut pada Dajjal, dapat penyakit lain. Qasiyah 20. Sebulan, 3 bulan, setahun, satu ayat baru pun tak ada. Sebab apa? Duk bincang pasal baca Quran pun tak rasa seronok. Tapi bila bincang pasal konspirasi, 1 jam, 2 jam. Bahaya tak penyakit tu? Sangat-sangat bahaya. Okey. Tak ada kaitan dengan yang hidup. Okey, ini orang beriman sikap dia bila terima Quran apa dia? Dan iman? Okey. Cuba cek diri kita, setiap kali baca Quran ataupun ikut kelas tadabbur, iman bertambah tak? Okey, apa tanda bukti iman bertambah? Itu gembira, tak iman bertambah. Dia kalau badan kita bertambah ada buktikan, timbanglah. Tapi kalau iman bertambah, nak buat macam mana? Apa tanda dia? Faisal. Iman bertambah. Apa dia? Tanda iman bertambah. Mesti amalan bertambah. Sebab amalan tak bertambah, iman lemah. Bila iman kuat, amalan? Dulu dia tak solat sunat, sekarang dia solat sunat. Dulu dia tak baca Quran, sekarang dia baca Quran. Dulu dia baca 1 page satu hari, sekarang setengah juzuk. Sebab itu sepatut orang beriman ni dia baca sepatutlah orang beriman dia khatam Quran ni berapa lama sepatut dia khatam sekali? 3 hari tu pensan lah. Ustaz pun tak boleh. Apa dia? Ada kata sepatutnya dalam sebulan dia khatam. Kata Syekh Saleh Fauzan, sebulan mesti khatam sekali. Khatam tu dalam keadaan dia tadabbur dan iman meningkat. Tapi kalau dia boleh khatam 10 hari sekali, lagi bagus. Kalau dia boleh khatam seminggu sekali, lagi bagus. Diriwayatkan Osman bin Affan, walaupun dia jadi ketua negara, sibuk dengan urusan negara, tapi dia tetap boleh khatam sekali seminggu. Kita ketua negara pun tak, ketua kampung pun tak. Isteri pun hanya seorang, tapi setahun kadang-kadang sekali baru khatam. Bahaya tak penyakit tu? Penyakit apa? Qasiyah 20. Okey. Tengok sikap orang munafik pula. Wa amma, dan adapun allazina, orang-orang yang fi pada qulubuhum, hati-hati mereka, marad. Apa makna marad? Penyakit. Kalau orang beriman, dia beriman, iman bertambah bila baca Quran. Orang munafik pula bila turun surah, hatinya yang ada penyakit tu apa berlaku? Fazadathum. Lalu zadat juga, bertambah juga. Tapi apa yang bertambah? Bertambah rijsan, najis ataupun kotoran. Ila rijsihim, kepada kotoran mereka. Apa maksud? Mula-mula ini hati dia kan, ini titik hitam. Bila turun satu surah lagi, tambah lagi. Turun satu surah lagi, tambah lagi. Kemudian kemuncaknya apa? Wa matu, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Kafir.
Tengok bahaya tak penyakit keras hati ni? Apa dia? Kesudahannya apa? Oh, ni bahaya ni. Bahaya. Cuba tengok anak-anak kita kan. Keras tak hati? Quran malas. Jauh sekali nak gembira baca Quran kan. Kalau bagi handphone dengan Quran, dia ambil yang mana? Dan kita sendirilah antara Quran dengan handphone, yang mana kita lebih lama pegang? Handphone. Tahu dah, dalam handphone ada Quran kan. Dah. Tapi Tuhan Maha mengetahui yang mana kita paling banyak buka. Okey. Sebab itulah ulama kata apa ni? Ni, daripada ayat ni kita nak test orang tu ada sifat munafik ataupun tak. Alat ujian apa dia? Bagi Quran pada dia. Kalau dia rasa malah, rasa tak suka dengar, rasa panas, sah dia ada ciri-ciri munafik. Ini Allah beritahu. Ramai tak orang macam tu? Ajak kelas tadabbur tak nak, dengar orang tadabbur je, tak apalah, saya nak betulkan tajwid je. Bahkan ulama kata yang Nabi mengadu kepada Tuhan. Apa aduan Nabi kepada Tuhan? Tentang umatnya. Tentang umatnya miskin? Bukan. Tentang umatnya tak ada anak? Bukan. Tentang apa? Apa dia? Apa keluhan Nabi, aduan Nabi kepada Tuhan? Wa qala ar-rasul, surah apa ni? Fussilat dia. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi, inna qaumi ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Cuba terjemah. Wa qala ar-rasul, dan telah berkata Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sampai Nabi mengadu pada Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku ittakhazu, mereka telah mengambil ataupun menjadikan Quran ini mahjura, barang yang ditinggalkan, yang dihijrahkan. Apa maksud dihijrahkan? Ulama mengatakan termasuk tak baca, itu menghijrahkan Al-Quran. Tak tadabbur. Dia baca je, baca nak khatam, tapi tak tadabbur, termasuk dia mengabaikan Al-Quran. Tidak gunakan Al-Quran untuk merawat diri. Bila sakit je cari bomoh ataupun doktor, termasuk mengabaikan Al-Quran. Dia tidak melaksanakan Quran dalam kehidupannya dan keluarganya, termasuk mengabaikan Al-Quran. Kalau dia sebagai pemerintah, dia tidak laksanakan hukum Al-Quran dalam pemerintahannya, termasuk mengabaikan Al-Quran. Boleh? Okey, cuba buka. Apa sebab? Apa sebab ramai orang tak suka tadabbur Al-Quran? Yang tak baca tu memang lagi ramai lah kan? Tapi yang baca tapi tak suka tadabbur. Apa sebab? Tak, kalau sebab tak faham, dia pergi belajar lah. Tapi belajar pun tak nak. Apa sebab? Ramai tak orang macam tu? Nak baca je, nak khatam je kan? Sebut kelah tadabbur, sebut kelah nak faham tafsir, tak apalah. Jadi tanggungjawab berat. Tanggungjawab? Berat. Jadi dia tahu tu benda terjadi. Tapi sebenarnya hukum Allah ni berat ke ringan? Sebenarnya mudah je, solat 5 waktu, tutup aurat kan? Dia SOP lagi berat kan? Kena pakai mask, kena cuci tangan. Mask tak boleh pakai berkali-kali, kena tukar yang baru kan, kena beli. Okey, jawapannya cuba buka surah Al-Kahfi ayat 57. Surah Al-Kahfi ayat 57. Apa dia? Waman azlamu
Wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu. Kemudian inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi azanihim waqra. Dah. Okey. Cuba terjemah. Waman, siapakah? Allah bertanya. Azlam. Paling zalim. Siapakah yang ramai-ramai orang yang zalim? Siapa yang paling zalim? Min man, daripada orang yang zukira, diperingatkan ayat-ayat Tuhannya. Mana ayat tu dah sampai tak pada dia? Dia dah faham. Tapi fa'arada, dia berpaling. Maknanya yang paling zalim siapa? Perasuah, penzina, perogoh, pembunuh, ataupun orang yang diingatkan ayat Quran tapi dia berpaling. Mana yang paling zalim? Tapi kalau tanya orang ramai, mungkin perasuah, mungkin penzina. Kemudian Allah kata apa? Wa nasiya, dan orang ni nasiya apa dia? Lupa. Ma qaddamat yadahu, apa yang telah dilakukan? Apa ni? Dia lupa apa yang dilakukan oleh tangannya. Apa dia? Dosa. Ini menjawab soalan tadi. Apa punca? Ramai orang tak nak tadabbur Al-Quran. Rasa malas, rasa berat kan? Rasa tak ada langsung keinginan. Allah kata, dia lupa dosa-dosa yang dilakukan oleh dua tangannya. Lepas tu Allah buat apa? Inna, sesungguhnya kami jadikan ala qulubihim, atas hati mereka, akinnah. Apa makna akinnah? Lapisan ataupun penutup. Dan penutup tu menyebabkan apa? Apa kesan? Dosa. Lepas dosa ada penutup. Lepas penutup apa kesan? Ay yafqahuhu. Yafqahu apa tadi? Dari memahaminya. Nya ni Quran. Jadi bila dia buat dosa, hati dia ada penutup, maka penutup ini menghalangnya daripada faham Al-Quran. Dan Allah jadikan di telinga-telinga mereka waqra. Waqra apa makna? Penyumbat. Jadi apa punca? Ramai orang tak nak tadabbur Al-Quran. Ramai orang tak nak faham Al-Quran. Apa punca? Hati tertutup. Hati tertutup punca apa? Dosa. Semua sebab dosa. Jadi semua yang tak nak tadabbur, maaf saya cakap, ramai, berapa ramai yang baca Quran nak khatam je, tapi tak nak tadabbur. Percayalah dia ada dosa. Bukan saya cakap, Allah cakap. Sebab dosa kamulah kamu dihalang oleh Allah daripada yafqahu, memahami Al-Quran. Jelas kan? Jelas. Saya pun kesian tengok orang nasyid baca Quran je. Bahkan ulama kata antara sebab orang tak nak tadabbur ni, tak nak faham Al-Quran ialah sebab mindset dia, aku nak khatam. Bila tujuan nak khatam, dia tak akan pergi dah tadabbur. Habis khatam, dia nak khatam. Habis khatam, sebab matlamat dia nak khatam. Itulah penghalang. Penghalang daripada tadabbur, tujuan nak khatam. Termasuk juga penghalang tadabbur ialah tujuan nak baca Quran, ialah nak betulkan tajwid. Betul tajwid jadi penghalang kepada dia tadabbur. Betul? Ramai tak orang betulkan tajwid sampai ketua. Ramai kan? Sampai gigi tak ada pun nak betulkan tajwid lagi. Dan berapa ramai yang sahabat kadang-kadang baca tak betul. Kadang-kadang baru dapat satu ayat tapi dah jadi orang beriman kan? Sebab mereka tadabbur. Okey? Boleh ke?
Jadi insya-Allah malam ni kita dapat kesan satu penyakit yang lagi bahaya daripada COVID-19. Semoga Allah jauhkan kita daripada penyakit qasiyah. Al-qasiyati qulubuhum. Bahaya qasiyah ni apa dah? Ialah apa bahayanya? Allah kata wailun. Apa makna wailun? Celaka. Tapi ada tak Allah sebut dalam Quran wailulah penyakit ni? Penyakit fizikal ada? Tak ada. Yang ada wailun ialah penyakit hati. Semoga Allah beri kekuatan iman kepada kita untuk berseronok dengan Quran. InsyaAllah lepas ni seronok nak Quran. Nak baca pagi, tak puas pagi, nak baca petang. Betul? Kalau kita dah seronok dengan Quran, kita akan sentiasa ada masa nak baca Quran. Tapi kalau kita tak seronok dengan Quran, sentiasa tak ada masa, asyik terlepas je, asyik terlupa je. Okey, ada soalan? Tak boleh. Mana? Orang khatam tapi suka dengar tadabbur, mana lagi baik? Orang tak khatam tapi suka dengar tadabbur. Tak, jawapan dia mana yang wajib? Mana yang wajib? Tadabbur dengan khatam, yang mana wajib? Tadabbur. Khatam tak wajib. Carilah dalil daripada Quran ataupun hadis wajib khatam, tak ada. Bahkan ramai tak sahabat yang tak khatam Al-Quran? Ramai. Ada yang mati sebelum cukup lengkap 30 juzuk. Tapi mereka mati dalam keadaan beriman. Tapi jangan pula seronok. Oh, okeylah aku dah tadabbur, tak payah khatam. Tak. Kalau kita dah tadabbur, kemudian kita khatam, lagi bagus. Khatam adalah bonus. Imam Syafi'i khatam dalam keadaan dia tadabbur. Dan dia khatam setiap hari sekali. Okey. Macam mana kita nak tadabbur Al-Quran sendiri tanpa bantuan dari ustaz? Tak boleh tadabbur dengan ustaz setiap hari pukul 10.30. Pukul 10.30. Kita ada tadabbur Al-Quran berbagai-bagai surah, berbagai-bagai ayat setiap hari, hampir setiap hari. Kalau ada hari tak ada tadabbur, bukalah rakaman. Ada 1000 lebih rakaman. Boleh dengar di rumah, dalam kereta dan sebagainya. Kalau nak 1000 daya. Kalau tak nak 1000 alasan. Ramai yang cinta baca Quran dan belajar tajwid sahaja. Itu bukan salah, jangan salah faham. Betulkan tajwid bukan salah, bagus. Khatam bukan salah, bagus. Tapi yang salah pada sebab dia nak betulkan tajwid sampai tak ada masa nak tadabbur. Itu jangan berhati-hati. Itu takut perangkap syaitan. Kenapa tak tadabbur? Saya nak betulkan tajwid. Ya Allah. Sebenarnya tajwid ni kalau kita belajar sebulan 2 bulan habis. Tapi kalau sampai 2-3 tahun, takut-takut itu adalah talbisu iblis. Iblis sangat tak suka kita tadabbur Al-Quran. Sebab tu Allah kata apa? Bila nak baca Quran, baca apa? Fa iza qara'tal Quran fasta'iz. Kenapa? Kenapa Allah perintah? Bila nak baca Quran, berlindung dengan syaitan. Kenapa? Cuba fikir. Kenapa? Bila kamu nak baca Quran, minta berlindung daripada syaitan. Ini perintah daripada Allah. Kenapa? Tak. Sebab Tuhan nak bagi tahu kita, syaitan nak bila kita baca Quran, dia akan kacau sampai kita tak faham. Maka untuk mengelak gangguan syaitan, baca A'udzubillah. Tapi ramai baca A'udzubillah tak faham-faham juga. Sebab apa? Dia hanya baca lafaz A'udzubillah. Tapi dia tak faham maksud. Aku berlindung daripada syaitan. Apa kejahatan dia? Supaya aku tak faham Al-Quran. Berapa ramai yang baca A'udzubillah 20 tahun tak faham juga Quran. Sebab dia tak faham apa makna A'udzubillah minasyaitonirrajim. Hari kiamat nanti di padang mahsyar, benarkah akan terpisah golongan sunnah dengan bid'ah?
Tak ada. Yang akan terpisah ialah golongan orang beriman dengan orang tak beriman. Itu je. Allah sebut dalam surah apa ni? Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Surah apa tu? Wamtazul al-yawma ayyuhal mujrimun. Surah apa? Yasin. Apa makna wamtazu? Bezalah kamu, berpisahlah kamu, wahai al-mujrimun, orang yang berdosa. Jadi yang dipisahkan apa dia? Antara orang berdosa dengan orang yang beriman. Itu je. Surah Al-Mulk penghalang azab kubur. Minta pencerahan. Ya, memang ada hadis. Tapi sebahagian ulama hadis mengatakan hadis Surah Al-Mulk penghalang azab kubur itu adalah dhaif. Dan ada ulama hadis mengatakan itu hadis sahih. Baca surah Al-Mulk adalah penghalang, tapi dalam hadis tu tak sebut baca setiap malam dan sebelum tidur. Hadis tu tak sebut baca setiap malam dan sebelum tidur. Cuma saya nak ingatkan, ramai orang nak halang daripada azab kubur, tapi dengan cara baca surah Al-Mulk. Tapi dia buka aurat, kadang-kadang dia solat lambat. Tak. Yang paling asas yang akan selamatkan kita daripada kubur pada dapat jawab 3 soalan ni. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Kalau kamu baca surah Al-Mulk tapi banyak kamu langgar perintah Allah, kamu tak boleh jawab soalan dan kamu akan diazab dalam kubur walaupun baca setiap malam surah Al-Mulk. Jadi benda yang paling asas keimanan kita, amal soleh kita. Dan juga soalan yang kedua, ma dinuka? Apa agama kamu? Betul tak kita ikut semua perintah Allah ataupun ambil sebahagian? Kalau ambil sebahagian, baca surah Al-Mulk pun tak akan selamat. Yang ketiga, tentang Nabi. Kamu ikut Nabi tak? Kalau tak ikut Nabi, hanya baca surah Al-Mulk, kamu tak akan selamat. Kamu tak akan dapat jawab soalan. Tadabbur, tafakkur, tabayyun. Dia tak sama, tapi hampir samalah. Tadabbur kita memerhati. Tafakkur ni kita berfikir. Kita berfikir. Jadi termasuklah maksud tadabbur ialah kita berfikir tentang ayat-ayat Allah dan kita ambil pengajaran dan kita amalkan. Tabayyun minta penjelasan, pencerahan. Yang Allah kata bila datang orang munafik, orang fasik bawa berita, fatabayyanu, minta bukti ataupun minta pencerahan. Doa minta jadikan Allah, subhanallah. Saya dah bagi doa tu lama kan. Berapa ramai yang tak baca doa ni. Sebab tu Quran tak jadi penyejuk hati. Sebab tu dia baca Quran tak gembira. Sebab apa? Dia tak minta pada Allah. Ada satu doa yang hebat kan yang Nabi ajar pada kita. Iaitu Nabi suruh kita minta supaya Allah jadikan Quran tu sebagai Rabi'a qalbi. Ya Allah, jadilah Quran sebagai penyejuk hatiku. Bila ada masalah aku cari Quran. Bila aku baca Quran tak nak berhenti. Biarlah Quran tu macam penghibur hatiku bila-bila masa. Jadi kalau betul kita nak, tak cukup dengan usaha, tambah satu lagi iaitu dengan doa. Hafal doa tu dan baca. Doa tu agak panjang kan? Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika, panjang. Macam mana nak tarik minat tadabbur? Saya pun tak tahulah. Dia kadang-kadang orang dengan tadabbur, dengar sekali mengetuk hati dia sampai bila dia akan dengar. Jauh pun dia datang. Ada orang macam tadilah. Ada akinah. Telinga dia ada waqra. Tiap-tiap hari dengar pun tak masuk. Jadi sebenarnya cek diri kita. Kalau kita tak minat, cek dosa kita. Dosa dengki, dosa sombong, dosa tak bantu orang miskin, kan? Dosa tak jalankan tanggungjawab sebagai suami, sebagai bapa, cek dosa kita. Sebab penghalang kita daripada tak suka tadabbur ialah dosa. Okey, salam nanti. Sebelum ini saya dengar tentang baca Al-Mulk dan As-Sajadah sebagai sunnah. Ya, memanglah. Saya dah sebut tadi, sebahagian ulama hadis mengatakan baca surah Sajadah dan Al-Mulk setiap malam sebelum tidur adalah dhaif. Tapi ada juga ulama mengatakan sahih. Jadi siapa nak baca, silakan baca. Saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh ulama hadis. Wallahu a'lam. Macam mana nak tarik minat dengar? Dah.
Ustaz, adakah benar amalan baca Yasin, solat hajat dan apa tu? Saranan doa apa? Doa saranan oleh pengamal perubatan untuk menghindari ketuk pintu yang viral sekarang. Oh, tak faham lah. Apa tu? Ha? Ketuk pintu siapa tu? Ketuk pintu yang viral. Ketuk pintu siapa? Tapi yang pastinya bukan sunnah Nabi lah. Bukan sunnah Nabi. Dan kalau nak ketuk pintu rumah orang, bagi salam. Bagi salam, duduk sebab ada adab masuk ketuk pintu lah. Jangan baca Yasin pula nak ketuk pintu rumah orang. Ha? Oh, nak halau hantu. Soalan tak jelas lah. Dia hantu ni Untuk pintu rumah orang, tapi bila buka tak ada orang. So dia nak guna Yasin tu sebagai pendinding lah. Ada apa ni ya? Betul ke? tak, rumah tu ada orang ke tak ada? Ada, tapi tiba-tiba ada orang ketuk, tapi bukan tak ada. Waktu tu tak tahu ada. tak apalah, tinggal baca Yasin, ikut kelas tadabbur insya-Allah. Ikut kelas tadabbur. Dia macam-macam kita. Bila kita tak faham, bila kita tak faham Quran, kita meraba-raba. Kadang-kadang buat benda yang bukan daripada Quran, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya buang masa. Tapi kalau kita tadabbur Al-Quran, pasti yang kita buat tu arahan daripada Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Orang yang hafal Quran tapi tak faham dan orang yang faham Al-Quran tapi tak amal, adakah kedua-duanya sama? Hafal Quran tapi tak faham. Dia hafal Quran bagus, bukan salah, bukan salah. Tapi yang salahnya tak faham. Sepatutnya selepas hafal dia faham. Sebab tu Imam Syafi'i hafal Quran masa 7 tahun. Tapi lepas tu Imam Syafi'i mentadabbur Al-Quran sampai dia alim sehingga dia gelar Al-Imam, bukan Al-Hafiz. Dia dikenali sebagai imam. Imam apa makna? Imam ialah orang yang memimpin ummah. Apa masalah orang rujuk pada dia. Kalau setakat dia hafal Quran, dia tak ada ilmu, orang tak jadikan dia sebagai imam. Jadi hafal bagus, tapi hafal tu macam tahap yang baru sekolah lah. Jangan berhenti setakat sekolah. Teruskan sampai kamu menjadi imam kepada masyarakat. Dan tadabbur Al-Quran tak faham. Tadabbur Al-Quran tapi tak faham. Dosa lain pula tu. Itu dosa lagi besar. Allah kata apa? Lima taquluna ma la taf'alu. Kenapa kamu cakap apa yang kamu tidak buat? Jadi bila berilmu tapi tak buat, dosa besar. Sama juga Allah sebut dalam surah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Allah cela siapa tu? Orang Yahudi yang ada kitab, ada ilmu tapi tidak beramal. Maka mereka itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benarkah dari dalam perut ibu lagi kita dah bercakap, berjanji dengan Allah? Itu saya tak pasti. Sebab saya masa dalam perut ibu, yang ada ialah perjanjian kita ketika di alam roh, bukan dalam perut. Yang Allah kata apa? Alastu bi rabbikum qalu bala. Tuhan tanya kita ketika di alam roh, bukankah aku ni Tuhan kamu? Roh kita menjawab apa? Bala, bahkan. Itu bukan dalam perut tapi di alam roh. Wallahu alam. Ada orang yang hanya mahu belajar Quran saja tapi tak mahu belajar hadis. Pun tak betul, tak betul. Sebab hadis dan juga sirah Nabi adalah pelengkap kepada Al-Quran. Quran ni seumpama teori ataupun kaedah, dan hadis Nabi dan sirah Nabi adalah cara melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan. Sebab tu bila ditanya pada Aisyah, macam mana akhlak Nabi? Tengok Al-Quran. Macam mana Quran? Tengok secara praktikal pada akhlak Nabi. Kes hantu ketuk pintu di Sabak Bernam. Oh ada? Hantu ketuk pintu.
Baca Yasin tu nak elakkan, nak halau hantu lah. Dia sebenarnya pertama, ada tak hantu? Soalnya ada tak hantu? Yang Allah cipta makhluk yang bernyawa 3 je. Jin, malaikat, manusia. Hantu Allah tak cipta. Jadi hantu tu ada ke tak ada? Mungkin mereka anggap hantu tu adalah daripada jin, kan? Ataupun syaitan. Syaitan lah tu. Okey, nak menakutkan jin, syaitan ni sebenar, kuat ke lemah? Ada dalil? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan Allah kata sangat lemah. Sangat lemah. Jadi bila syaitan lemah, patut tak kita sampai kumpul ramai-ramai nak lawan dia? Tak patut. Kemudian yang ketiga, kalau kita tengok sejarah Umar Ibn Khattab, kan? Jin, syaitan cabut lari tak daripada Umar? Kan? Cabut lari, kan? Umar baca Yasin ke baca apa? Kenapa syaitan lari? Umar baca apa? Kena tahu apa rahsia Umar ni. Sampai bila syaitan tahu Umar nak masuk jalan Bukit Jeluto, syaitan pergi ambil jalan Taman Tun. Sebab apa? Punyalah takut pada Umar. Kenapa syaitan takut pada Umar? Sebab akidah Umar betul dan Umar melaksanakan Quran dalam diri dia. Jadi tak payah baca Yasin. Sebab apa? Satu Quran dalam akhlak Umar. Jadi bila Quran ada dalam diri kita, dalam akhlak kita, tak payah baca Yasin, syaitan lari. Tapi kalau baca Yasin saja, kita tak faham Quran dan kita tak beramal dengan Quran, syaitan senyum je baca Yasin. Kan? Jangan tertipu. Syaitan tak takut orang baca Quran. Syaitan takut orang yang beramal dengan Al-Quran. Tadabbur pula ada guru, ya. Nabi sendiri pun berguru. Guru Nabi adalah Jibril. Jadi jangan kita lebih pada Nabi. Belajar ilmu laduni. Dapat daripada mimpi. Okey, cukup. Kelas kita akan datang ialah besok. Kita belajar sirah. InsyaAllah pukul 10.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Tak ulang. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.